Okay, first of all, thank you Dr. Amir dan Najib atas buku yang diberi. So, saya dah kau tim dengan Najib. So, untuk review Fred Tam punya buku. So, from my part, I akan ambil chapter 6 dengan chapter 7 untuk chart pattern dengan major reversal pattern. So, untuk chart pattern analysis punya chapter, dia identifiedkan kita ada two type of pattern. Kita ada reversal pattern dengan kita ada continuation pattern. So untuk reversal pattern kita ada 8 major dan untuk continuation pattern kita ada 10 major continuation pattern. So dekat dalam reversal pattern we have head and shoulder and inverted, kita ada double top, double bottom, kita ada triple top, kita ada triple bottom, spike, V top and bottom, rounding cup and handle pattern, wedge, broadening formation dengan diamond formation. So untuk yang 10 major continuation pattern kita ada symmetrical triangle, ascending triangle, descending triangle, flat pendant, wedge, rectangle, channel, gaps, flat base dengan parabolic. So to form the chart pattern itself, the requirement or the elements untuk formation of that chart pattern, what we need to have is first the existing trend itself lah. Okay, macam mana kita nak tengok whether it is reversal ataupun continuation, kita kena tengok past tu lah. What's the existing trend itself. So and then the second one is a consolidation punya zone. And then the third one is a breakout point. And then the fourth one is the new trend. Whether they continuously to the from the existing new trend ataupun they make a reversal punya trend. Okay, so key factor in the chart pattern itself, apa yang kita perlu tengok untuk dia forming of that chart pattern tu, apa yang kita ada, yang pertama sekali is very big element lah, what I can say is volume itself, time frame itself, and then where is the breaking point of that trend line. Okay, ada common factor yang kita need to consider untuk design this chart pattern is kita ada topping chart yang kita kena consider. What happening is topping chart pattern are usually shorter period. Dia tak, okay, untuk yang topping tu kita tak mengambil masa yang lama untuk form that topping chart pattern tu. Okay, tapi kalau bottom dia macam in the small price range tapi dia mengambil masa yang sangat lama untuk build that bottom chart pattern itself. Okay. Okay, this 8 major reversal pattern yang tadi I cakap tu. So this is another chapter, chapter 7 yang kita akan share dengan you. The first one is related to the head and shoulder inverted pattern. Kalau you tengok, okay, how they form this head and shoulder punya pattern, the first spike punya price tu, you tengok volume pun spike. Okay, and then dia go down with a huge volume juga. Nampak tak kat sini huge volume juga. Tapi when they go another higher high, okay, when they go another higher high, you can see the difference dekat dia punya volume itself. Volume tak naik, tapi price naik. Okay, so dia rally to the point B with the low volume itself. Okay, dan bila dia turun, dia tak membentuk another higher low, but they have the same point of the higher low on the previous punya point tu. Okay, so dia decline direct kepada E punya point dan melepasi higher high yang another previous tu. Okay, so bila dia naik balik, also with the low volume kat sini. Nampak tak? Low volume. So bila macam mana kita nak confirmkan kita punya pattern tu bila dia break point G itself ni. Okay, bila dia break point G, so barulah kita boleh katakan this is the head and shoulder punya pattern. Okay, so berapa kedalaman yang kita expected sama dengan betapa dalamnya daripada B point ni kepada neckline ni. So bila dia jatuh dengan volume. Nampak tak? So yang ini adalah seller in control. Okay. Okay, this is the example. Kita boleh tengok example daripada Fred Tam punya buku. Bila dia spike, volume naik. Nampak tak? Volume naik kat sini. Volume naik kat sini. Tapi bila dia turun, okay, dia turun, okay lagi ni, ada spike lagi ni. Tapi bila dia naik kat sini, harga tinggi kat sini. Tapi dia turun kat sini, harga tak ada pun.
Nampak tak? Volume tak ada. Bukan volume tak ada. Padahal dia naik above daripada yang point B kat sini kan. Tapi tengok tak? Dia punya volume kat sini lagi kecil daripada volume yang kat sini. Dan bila dia nak naik another shoulder tu, on the right shoulder tu, volume pun tak boleh, tak adalah tinggi daripada yang sebelum ni. Even dia punya naik tu pun tak tinggi daripada, price tu tak tinggi daripada yang previous punya higher high tu. Dan bila dia jatuh, dan bila dia jatuh, price pun jatuh kat sini. Bila dia spike jatuh kat sini, price naik kat sini, nampak tak? So yang ini sebenarnya dia forming seller in control. Okay, so kat mana kita kena cut loss ataupun kita kena sell dekat neckline ni. Bila dia dah forming yang head and shoulder ni, kat sini dia adalah point dia untuk kita stop kita punya sell, kita sell lah. Okay, so berapa dalam dia punya target sama dengan kedalaman head dekat neckline ni. Okay, so this is head and shoulder punya pattern. Kita ada inverted head and shoulder punya pattern. Inverted punya head and shoulder, dia reversal daripada downtrend pergi ke uptrend. You boleh tengok dia macam mana dia forming volume dia. Volume dia keep increasing kat sini. Okay. So bila dia jatuh on the first left shoulder ni, price volume ada. Tapi dia jatuh bila dia forming yang lower high ni. Bila dia forming lower high, pergi ke lower low ni. Okay, dia jadilah ada lower low kan kat sini kan. Ada lower low. Tapi bila nak forming lower high, dia jadi equal to the previous punya lower high tu. Okay. Tapi kita tengok tak, dia price yang sama, range yang sama kan, tapi nampak tak volume banyak. Okay, bila dia nak buat another lower high and lower low dekat yang C ni, tapi dia tak break the previous lower low kat sini. Tapi kita nampak tak dia punya volume volume ni semakin increase. Okay, macam mana kita nak confirm that dia dah form inverted head and shoulder bila dia break point G ni. Bila dia break point G ni, breakout, kat sini kita punya buy signal kita. Setinggi mana kita punya expectation, sedalam mana daripada point B ni pergi ke neckline ni. Okay, so dia naik pun with a huge volume. So ini memang buyer in control. Okay. So kita boleh tengok kat sini contoh, another contoh kita punya KLCR reserve, macam mana dia forming head and shoulder. Tapi bila volume spike je, ni memang naik lah. So this is the reversal punya trend. Okay. So kita ada second double top and bottom. So this is how we form the double top. So bila dia naik another higher high, nampak tak another higher high with a huge punya volume. Bila dia turun dekat B punya point, okay, kita nampak volume turun. Tapi bila dia spike balik another higher high, tapi dia tak melepasi point A. So kita ada equal high sekarang ni dekat point A dengan point C. Tapi nampak tak kita punya volume kat sini tak melepasi pun volume yang sebelum ni. Padahal price range kita sama sekarang. So kita dah nampak dah volume macam dah exhausted sikit kan. So bila dia nak buat another higher low, okay, dia akan forming double top bila dia break neckline ataupun point B ni. Okay, so bila dia break je neckline point B ni, so dia dah forming double top kat sini. So sedalam mana kita punya expectation dia jatuh, daripada point kat sini pergi ke sini, so kat situ kita punya expected target kita untuk jatuh. Dia spike je volume, maksudnya dia drop. So kat sini seller in control. Okay. So ini contoh double top dekat Singapore punya Olam International. So kita nampak tak dia spike volume naik, tapi another price range dia nak make higher high tapi tak menjadi, dia jadi equal high. Tapi dia punya volume ni tak setinggi yang masuk kat sini. Nampak tak? So bila dia jatuh with no volume, bila volume spike je memang dia seller in control kat sini. Okay. So this is another, kita tak cakap lah dia reversal kan, sebabnya ini yang forming double top tapi dia jadi continuation punya pattern. Okay. So kita ada double bottom juga. Bila double bottom, dia boleh tengok tak volume dia keep increasing. Okay. Even though dia forming lower low, dia nak buat lower high kan, kat sini lower high. Bila dia buat nak lower low yang kedua ni tak break pun yang previous lower low kat sini. Dan kita nampak dia punya volume memang menaik. So kat sini bila dia break je memang volume akan naik lah kat sini kan. So bila dia break je point D ni, so terbentuklah double bottom kat sini. Okay, so kat sini yang ada reversal punya pattern. Okay, kalau nampak volume spike je. So kita boleh nampak kat sini volume spike. Okay, dia forming double bottom.
dia nak jatuh ni kan, dia nak jatuh. Even kalau kita tengok untuk range yang besar dia memanglah uptrend. Tapi daripada kat sini dia dah jatuh dah. So dia dah forming lower low, lower high kat sini. Ni lower low. Dia pergi kat sini lower high tapi dia jadi equal high. Kat sini lower low pun dia jadi equal low. Dah kat sini bila dia spike kat sini dia break trend line ni. Okay, so kat sini ada buy signal kita. Okay. So nampak tak kita punya buy signal dia macam mana dia buat. Okay. Okay, yang ini bila jadi continuation pattern lah daripada double bottom tu. Okay. So kita ada triple top punya formation. So triple top ni dia indirectly macam head and shoulder lah. Cuma price range dia dekat setiap point ni sama. Kalau macam head and shoulder kan dia macam lower sikit sebab jadi shoulder kan. Yang atas tu jadi kepala kan. So kalau triple top ni memang range dia sama. So triple top ni daripada uptrend dia jadi reverse ke downtrend. Kalau kita tengok volume memainkan peranan price volume analysis kita, dia spike dekat higher high A ni and then dia pergi ke higher low, nampak tak? Volume dia mengurang. Even though price dia pergi ke higher high tapi tak jadi higher high, dia jadi equal high kat sini. Tapi volume dia tak sama pun dengan yang masa yang A punya formation kan. So dia jatuh juga. So bila dia buat equal low kat sini, price pun volume pun tetap jatuh. Exhausted dah ni volume dia. Okay, dia tak juga dapat break yang previous higher high. Dan bila dia break je yang point G ni, volume spike. Yang ini bukannya volume spike buyer in control. Yang ini memang seller in control. Okay. So kat sini kita ada contoh. Dia spike yang pertama. Okay, nampak tak spike yang kedua volume tak banyak pun. Exhausted dah ni. Spike yang ketiga volume pun dah tak ada. Tapi bila dia spike volume kat sini, ini sebenarnya seller in control dah ni. Dia dah jatuh drop dah. Okay. So ini formation triple bottom pula. Daripada downtrend pergi ke uptrend. So nampak tak dia punya volume dia. Bila dia nak forming lower high kat sini, volume naik. So lower low tak break previous lower low, dia jadi equal low kat sini. So bila dia nak forming another lower high, okay tapi dia forming equal high kat sini, tapi nampak tak volume dia lagi tinggi daripada previous ni. So bila dia break kat sini, so dia terciptalah triple bottom, volume spike, harga pun spike. Okay, so target kita kat sini sama dengan dalamnya yang B kepada neckline ni. Okay, so kat sini kita ada contoh. Okay, kat sini tak ada volume, nampak tak? Bila volume spike je, yang dekat yang third punya bottom ni, dia dah nak start ada volume kan. Bila dia spike je naik, volume memang tinggi gila. So ini memang dah buyer in control lah. Okay. Okay, ini trading arrange top. Kita boleh cakapkan triple bottom ataupun double bottom, triple bottom tu ataupun triple top tu as a trading arrange top. Maksudnya ini macam mesin ATM kita kan yang biasa kita cakap tu kan. Macam simetrik, itronic semua tu. Kita beli kat sini, kita jual kat sini. Kita beli kat sini, kita jual kat sini. Kan? So ini another how to trade dekat double top ataupun triple top. So sama juga dengan triple bottom. Kan? Kita beli kat sini, kita jual kat sini. Kita beli kat sini, kita jual kat sini. Even though sebenarnya dia forming reversal punya pattern. Tapi kita boleh juga ambil peluang itulah kan. Sebab dia trading tu dekat range punya formation je. Kan? Okay, yang keempat kita ada spike of V top and bottom punya pattern. Okay, macam mana pattern ni terbentuk? Excuse me. Okay, macam mana pattern ni terbentuk? Okay, dia macam ada macam tiba-tiba punya news ke apa yang forming benda ni tau. Macam tu. Macam dia dah akan start dengan gap ke ataupun terlalu laju dia berlalu ke apa kan. Sebenarnya macam kita terbayang buy on rumors lah. Okay, tapi bila news keluar je berdezuk je kita punya price tu turun. Indirectly macam tu lah. So market seem to have run beyond normal punya expectation macam tu. Okay, sebab insider dah tahu certain rumours ke apa, so dia dah start beli dah. So harga tiba-tiba macam kita tengok kenapa gap je the few days ni kan. So sebenarnya benda tu nak forming spike ataupun V-shape punya pattern. Okay, tapi kita ada 3 kategori. Kita ada reversal key reversal day, kita ada an inside day, kita ada island reversal pattern. So key reversal day kita ada forming macam mana tau. Okay
kita ada heavy volume on the reversal day itself. Okay, lepas tu trading range on the reversal day is wide. Dan biasanya macam ni nak formation reversal day ni bila ada bullish engulfing, nampak tak? Ataupun bearish engulfing. Bullish engulfing ni biasa kat bawah, bearish ni memang kat atas lah. Okay. So ini contoh bila kita forming bullish engulfing. So dia terus spike ni atas ni kan, spike ni atas. So yang ini kita boleh dikatakan V shape lah. Okay, nampak tak? Ini mesti ada macam buy on rumors, terus spike turun bawah. So kita ada juga yang kedua and inside day. Ini dinamakan 2 hari punya reversal pattern. So gini biasanya kita akan panggil ataupun kita akan jumpa bila kita nampak bullish ataupun bearish harami punya candle. Okay, so this is the example. Kita nampak ada bullish harami kat sini kan. So dia terus macam continuously naik macam ni. Okay, so ini kita panggil V shape. So kita ada juga island reversal pattern. So yang ini pun sama dalam short period of time dan action buy macam few gap. Okay, yang ini pun kita biasanya akan nampak formation of hammer punya candle. So ini contohnya. Kan kita nampak macam mesti news ke apa, seller jual tapi buyer tahan naik balik. So ini forming macam island reversal. So kat sini kita nampak V shape dia. Okay. So pattern yang kelima, kita ada rounding top or bottom, bowl, saucer, cup and handle. Ni biasa kan kita nampak. So ini rounding ataupun saucer bottom. Okay, macam mana kita nak nampakkan price dengan volume action dia? Bila dia jatuh, volume pun jatuh. Nampak tak? Okay, bila dia flat base kat sini, nampak tak flat base kat sini? Volume pun flat je, tak ada. Tapi bila dia nak naik, nak spike, volume pun naik kat sini. So ada few buy signal kat sini. Sama ada kita nak beli kat sini, boleh. Ya, kita ada bila dia break the previous lower high kat sini. Okay, so kat sini ada buy signal pertama. Ataupun yang ini kita boleh ambil juga bila dia break the previous lower high kat sini. Kita beli kat sini sebab kita dah nampak dah intake-nya volume dengan price kat sini. Ataupun kita nak beli buy on breakout kat sini. Okay. So yang ini kita nak cakap premature breakout. Kita dah nampak dia buat rounding kan. So kita expected okay kat sinilah kita nak beli buy on breakout. Tapi kalau kita tengok dia punya connection dengan volume, nampak tak? Kat sini kan, kat sini flat kan, yang ini naik kan. Bila dia naik kat sini, so kita dah nampak lah dia akan forming rounding ni kan kat sini. Tapi bila tengok kat sini, nampak tak? Even though dia naik kat sini, tapi volume tak naik pun, flat je. Tiba-tiba bila dia buat V shape kat sini, premature breakout. Tak breakout pun. Kan? Okay, tak breakout pun, dia macam fake breakout lah kita panggil kan. Dan bila dia turun, volume pun turun, flat balik pun volume tu. Okay, flat balik volume tu kita dah nampak. Okay, dah ada volume kat sini. Kalau kita dah nampak ada volume dah naik kat sini, kita dah boleh buat buy signal sama macam kat sini lah. Okay, bila dia break the previous lower high, okay, kita dah boleh buat buy signal kat sini. Tapi kalau kita nak beli buy on breakout, kat sinilah point kita kan. Kat sini, ini point buy on breakout kita. Okay. Okay, in the other way round pula, macam mana nak trade rounding tops kat atas tu, dia sama juga macam head and shoulder, triple top, semua tu lah. So, I tak explain detailly kat sini sebabnya dia punya formation tu sama je. Okay. So, kita ada cup and handle juga dekat dalam pattern ni. So, macam mana dia form around, rounding ataupun saucer ni kan. Dekat first tu kita nampak kan dia nak spike tapi rupanya ada fake breakout. Rupanya dia nak buat another formation dulu kat sini. Okay, dia nak consolidate lagi kat sini. Okay, so bila dia nak consolidate lagi kat sini, sama ada kita beli dekat sini ataupun macam biasalah kita beli after breakout kat sini. Okay, kat sini ada another ni. Tapi jangan kalau dah terlalu tinggi sangat, kita carilah pula higher low kan untuk kita masuk. Okay, bila nampak volume pun macam spike kat sini. Okay. So berapa dalam kita punya target, kita boleh tengok berapa dalam cup tu. So kat situ lah target kita. So this is contoh public bank lah. So pattern yang keenam, kita ada wedge formation. Dia ni sama je macam symmetrical triangle in term of shape. Okay.
Tapi then dia punya form untuk buat that pattern tu pun memang akan jadi 1 month ataupun tak lebih lah daripada 3 month. Tapi tak possible jugalah dia hit setahun kan. Macam tu. So kita tengok macam mana dia form dengan reaction dekat price volume dia. Dia spike buat higher high kat sini. Okay lah dia buat higher low kat sini. Dia buat higher low, price turun, volume turun. Tapi bila dia nak buat higher high, dia tak break the previous higher high, volume pun semakin kecil. Okay, tapi masih lagi, okay, buyer still lagi untuk tahan harga, tapi but volume tetap rendah dan we try dan jatuh juga volume tu. So kat sini kita ada signal jual lah. Okay, kita jual kat sini. So daripada uptrend, dia tak berjaya membuat another higher high. So dia break lah trend line ni. So kita kat sini ada sell signal lah. Okay. So ini daripada downtrend. Okay. Downtrend dia try membuat another lower high. Tapi bila lower low ni dia tak jadi pula tak break previous lower low. Dia buat pula another higher low kat sini. Tapi dia tak buat higher high. Dia buat lower high kat sini. Okay. Kita nampak juga volume exhausted kat sini. Tapi bila dia break je point ni. Okay. Volume spike. So kita buat ada reversal punya sign. So kita boleh beli buy on breakout kat sini. Kalau dah tinggi sangat apa kita buat? Kita tunggu higher low balik. Okay? Okay. Pattern yang ketujuh kita ada broaden information. This is something yang macam rare lah. Okay? Pattern-pattern yang rare. Dia bukanlah macam yang triangle punya formation yang macam ascending, descending ataupun symmetrical triangle tu kan. Sebab kalau yang itu kita boleh nampak volume dia kurang, harga kurang macam tu kan. Tapi broaden ni volume dia tinggi, price pun macam tinggi kan. Price pun membesar macam tu. Itu menunjukkan sebenarnya market ni out of control ataupun unusual punya emotion. Dan biasanya happen dekat bearish punya formation. Okay. Kalau kita tengok kat sini, dia break ni previous higher high ni kan. Tapi pada masa yang sama dia buat juga lower low kat sini kan. Tapi pada masa sama kita tengok juga volume dia makin tinggi. Tapi bila volume jatuh, price pun jatuh kat sini. Okay, yang ini kita kena jual lah. Kat sini pun kita dah nampak ada signal kan. Kita jual je lah sebab kita dah nampak dah lower. Dia tak buat higher low kan, dia buat lower low. Tapi dia buat higher high. Tapi kat sini kalau kita dah beli area sini ke apa, kita dah boleh jual dah kat sini. Bila ada forming, kita nampak signal validation higher high kat sini. Okay. Okay, ni contohlah broaden information kan kita dah nampak kan. Dia jadi di reverse dia punya trend tu. Daripada uptrend jadi downtrend. So biasa yang tadi yang kita cakap kan, normally is a bearish formation. Okay, last but not least kita ada diamond formation. Macam mana pattern ni terbentuk is combination of expanding dengan symmetrical triangle. Psychology wise adalah masa dia buat expanding triangle tu, kita dengar rumours tau. Kita dengar rumours so price rally. So membesar lah price tu. Tapi pada masa yang sama, rumours tu macam tak dapat nak sustain. So buyer dah start macam jual ke apa. Rumours pun fail untuk material atau untuk proofkan exaggerated dia tu. Sebab benda tu rumours je kan. So dia tak dapat nak sustain kan. So macam bila tak dapat nak sustain, kita pun macam dah scary kan. So buyer yang tadi intake semua tu semua dah keluar daripada market. So price pun jadi menurun je. Okay. So kita nampak kat sini price reaction dengan volume. Masa kita dengar rumours tu, price naik. Dia buat kan higher high. Dia buat higher high. Okay, price pun naik. Volume pun naik kat sini. Tapi bila macam rumours tu tak dapat nak maintain, okay, instead of dia buat another higher high, dia dah buat lower high kat sini. Okay, tapi buyer masih lagi mengharap lagi ni. So dia macam menahan lagi harga kan. But in the end, semua orang dah rasa macam exhausted ke apa. Volume pun dah kurang. Okay, semua orang dah scary. Semua orang dah jual. Bila jual, volume spike. Ni memang seller in control lah. So jangan kejar harga lagi dah. Okay. So this is one of the example yang kita boleh nampak. Kan dia forming diamond punya pattern. Okay. So that's all untuk chapter 6 dengan chapter 7. Thank you so much Mahat Busa untuk buku Fred Tam.